Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan belajar sains bab yang pertama. Jadi sebelum tu cikgu perkenalkanlah diri cikgu. Okey, Cikgu Nurin. Mungkin ada yang pernah belajar dengan saya sebelum ni. Okey, siapa yang pernah belajar, kita jumpa lagi. Yang tak pernah belajar, nanti kita akan jumpa lagi lah. Okey, naik sekolah. Jadi hari ni cikgu akan ajar kamu bab yang pertama, iaitu bab kaedah saintifik. Kalau kamu lihat di situ berkaitan dengan langkah keselamatan dalam makmal. Okey, jadi biasa kamu masuk makmal, beberapa langkah keselamatan yang perlu diambil semasa kita berada dalam makmal. Okey. Jadi untuk hari ni beberapa perkara yang perlu kamu kuasai, iaitu peralatan perlindungan diri, contoh bahan yang boleh kita buang dalam sink, ada juga bahan yang kita tidak boleh buang di dalam sinki, bagaimana kita nak uruskan bahan sisa biologi, dan bagaimana kita nak uruskan sekiranya berlaku kemalangan di dalam makmal. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, berkaitan dengan peralatan perlindungan diri. Okey. Kalau kamu lihat di situ ada 5 peralatan perlindungan diri yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada sebarang bahaya. Okey, yang pertama, kalau kamu lihat di situ, kita panggil dia goggle. Okey, kita nak lindung mata kita daripada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Okey, topeng muka, seperti mana yang banyak dipakai sekarang ni, topeng muka. Okey, untuk melindungi daripada terhidu bahan kimia yang sengit. Sengit bermaksudnya bau dia kuat. Okey, mudah meruap serta debu. Kita juga ada sarung tangan. Sarung tangan yang diperbuat daripada getah dapat melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Okey, baju makmal, lab coat. Okey, biasanya pembantu makmal ataupun guru akan pakai melindungi diri kita daripada sebarang kerosakan pada pakaian yang kita pakai. Okey, dan kita perlu memakai kasut yang bertutup ataupun kasut keselamatan. Okey, fungsinya untuk melindungi kaki daripada terkena tumpahan bahan kimia ataupun sepihan kaca daripada alat radas yang kita gunakan sekiranya alat radas tersebut pecah. Okey, itu perlindungan diri. Beberapa peralatan perlindungan yang berada di dalam makmal yang ada di sekolah kita, kalau tak silap cikgu, kebok wasap. Tapi kebok wasap yang ada di sekolah kita jenis yang lama lah. Okey, kebok wasap ini untuk makmal yang moden sikit lah. Okey, yang pertama, kabinet aliran lamina. Kabinet ini digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti yang kita jalankan berkaitan dengan mikrobiologi. Okey, kontaminasi ini bermaksud pencemaran. Jadi kita tak nak bakteria ataupun mikrobiologi yang kita gunakan tu tercemar. Kita perlukan satu kawasan khas untuk lakukan eksperimen. Okey, sekiranya melibatkan bahan-bahan penggunaan bahan yang mudah meruap ataupun mudah terbakar, beracun dan mengakis, contohnya asid yang terlalu kuat, gas halogen, kita perlu gunakan kebok wasap. Okey, fume chamber. Biasanya kalau dekat makmal, dia berada di belakang makmal. Okey, kemudian penyiram kecemasan, safety shower. Penyiram kecemasan digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan ataupun pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, dan pembilas mata, dah tentulah kita nak bilas dan mencuci mata kita yang terkena bahan kimia dengan kadar yang segera. Okey, itu beberapa peralatan perlindungan diri yang terdapat dalam makmal. Okey, berkaitan dengan pembuangan bahan sisa. Bahan sisa ialah bahan yang memang kita tak perlukan lagi lah, yang kita perlu singkirkan dia. Okey, kalau lihat di sini bahan sisa, bahan yang boleh dibuang dalam sinki, boleh dibuang. Ada juga bahan yang tidak boleh dibuang di dalam sinki. Jadi bahan yang boleh dibuang di dalam sinki ialah bahan-bahan yang berkepekatan rendah. Okey, bahan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Okey, sebagai contoh, bahan yang bersifat neutral.
Contohnya air, asid lemah, alkali yang lemah. Manakala beberapa bahan sisa yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ialah bahan bersifat pepejal. Okey, kita tak nak dia tersumbat. Okey, bahan yang nilai pH dia kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Okey, sekiranya bahan tersebut pH-nya kurang daripada 5, bermaksud bahan tersebut dalam kategori asid yang kuat. Ataupun bahan yang kategori lebih daripada 9 pH-nya, itu bahan itu bersifat alkali kuat. Jadi kita tak boleh buang terus ke dalam sinki. Okey, pelarut organik, contohnya ether dan sebagainya lah. Bahan kimia, grease. Okey, bahan toksik, logam berat. Okey, bahan radioaktif, bahan yang meruap dan bahan reaktif. Okey, bahan reaktif ni tindak balas kimia dia sangat cepat lah. Bahan meruap ni cecair yang mudah bertukar ataupun mudah bertukar kepada gas. Okey, asalnya cecair, kita faham sifat ni mudah meruap, dia akan bertukar menjadi gas. Jadi kita tak boleh terus buang ke dalam sinki. Okey, dan juga bahan sisa organik, contohnya mikrob dan bangkai. Okey, awak buat eksperimen pembedahan tikus contohnya, buang tikus tu dalam sinki, tak boleh. Okey, ini contoh situasi di mana bagaimana kita nak lupuskan sisa biologi. Jadi kita ada SOP yang perlu kita ikut. Okey, macam SOP tu, tahu SOP? SOP tu ialah prosedur standard yang perlu kita ikut lah. Okey, prosedur operasi standard yang perlu kita ikut untuk menguruskan sisa-sisa bahan biologi ini. Okey, semua tu ada dalam buku teks nanti. Okey, ini contoh bin ataupun tong yang kita boleh gunakan untuk kita urus bahan sisa biologi. Okey. Okey, ini satu situasi berlaku kemalangan di dalam makmal. Tertumpahnya ataupun tumpahan bahan kimia berlaku. Okey, jadi apa yang perlu dilakukan oleh pelajar apabila berlakunya tumpahan bahan kimia? Yang pertama, pelajar perlu segera memberitahu guru ataupun pembantu makmal berkaitan dengan tumpahan tersebut. Kemudian jadikan kawasan tumpahan tersebut sebagai kawasan larangan. Okey, dan guru ataupun pembantu makmal perlu sekat tumpahan daripada merebak. Sebagai contoh, kita gunakan pasir untuk membentuk sempadan. Contohnya ada pada gambar tu lah. Okey, kaut tumpahan bahan kimia dan buang dengan selamat. Okey, itu sekiranya berlaku tumpahan bahan kimia di atas meja. Okey, kalau situasi tumpahan termometer jatuh. Termometer yang jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Okey, merkuri ni beracun, bahaya. Jadi dia akan beracun apabila seseorang itu tersentuh ataupun berlaku peresapan melalui kulit dan juga dalam kuantiti yang tertentu lah. Merkuri ni boleh menyerang sistem saraf kita, salur pernafasan, salur pencernaan kita, sistem pembiakan dan juga ginjal. Banyak sistem dia efek. Jadi cara kendalikan dia, kita perlu merujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan. Okey, maklumkan kepada guru ataupun pembantu makmal, jadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan. Okey, boleh tandakan. Untuk langkah awal, kita boleh taburkan serbuk sulfur yang berwarna kuning tu untuk menutupi tumpahan tersebut, dan akhirnya kita perlu hubungi jabatan bomba untuk melupuskan tumpahan tersebut. Okey, jangan bertindak sendiri. Okey, jadi cikgu teruskan kepada cikgu yakin kamu pernah nampak alat ni, alat pemadam kebakaran. Okey, kita panggil dia alat pemadam kebakaran. Ada pelbagai jenis: karbon dioksida, foam tu buih, powder, serbuk kering, water, air. Okey, jadi kita tengok sekiranya bahan tersebut jenis bahan pemadam api ialah air, dia hanya boleh digunakan pada bahan sebabkan punca apinya datang daripada kayu, sampah sarap, plastik ataupun kain.
Okey, dilabelkan sebagai A. Untuk jenis bahan pemadam api buih, kita boleh gunakan pada minyak, cat, petrol, leka, tina ataupun gas dan dilabelkan sebagai B. Okey, debu kering, serbuk kering tu, semua jenis bahan pemadam api jenis karbon dioksida, labelnya A, B, C. Okey, dan juga ni bahan jenis karbon dioksida kita boleh padamkan, puncanya datang daripada minyak, cat, petrol, leka, gas, peralatan elektrik. Okey, dia akan dilabelkan sebagai BC. Okey. Okey, bagaimana cara-cara penggunaan pemadam kebakaran? Tarik kunci pengaman. Okey, pada gambar tu kita kena tarik kunci yang ada. Kemudian kita kena arahkan ke dasar api. Okay, cari punca kebakaran dan kita halakan pemacu tu tadi. Kemudian kita kena tekan gagang. Okey, di situ pada gambar. Okey, tekan gagang tersebut dan pada masa yang sama kita sapukan dari sisi ke sisi. Okey, macam tu. Okey. Dan alatan yang terakhir, selain daripada alat pemadam kebakaran, kita boleh gunakan selimut kebakaran. Okey, ini contoh gambar dia. Selimut kebakaran diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca. Okey, selimut kebakaran ini mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Okey, jadi selimut kebakaran ini boleh memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Okey, gambarnya daripada sini. Ini contoh selimut kebakaran. Okey, selimut kebakaran. Okey, jadi kita boleh gunakan dalam di rumah. Okey, boleh beli fire blanket ni untuk langkah keselamatan kita menyelimuti badan mangsa. Okey, jadi itu berkaitan dengan langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ambil semasa berada di dalam makmal. Jadi cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham boleh PM cikgu, dan cikgu harap kamu boleh buat latihan pada link yang cikgu akan share dalam grup. Okey, jumpa lagi pada hari Khamis. Okey, untuk bab yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.